Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min ibadika as-salihin. اللهم صل علينا بهدى العارفين وارزقنا فهم النبيين وزدنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين. امين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Kita lihat muka surat 292, masih lagi pada bab yang awal yang berkaitan dengan aqaid ataupun i'tiqad, berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya sahih, jelas dan mu'tamad. Oleh kerana itu haram bagi kita untuk berakidah selain pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan salah satu daripada ilmu ma'rifatullah di sudut akidah Islam, iaitu mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga tentang penisbahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu nisbah yang selayaknya bagi Allah. Disebabkan orang Yahudi, orang Nasrani, mereka itu mengenal Allah sebagai Tuhan, tapi mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya. Seperti mana terkandung dalam satu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya tertawa disebabkan kejahilan orang Yahudi. Nabi tertawa bukan kerana apa yang disebutnya itu betul, tapi Rasulullah tertawa kerana apa yang disampaikannya kepada Nabi, sesuatu yang tidak selayaknya kepada Allah. Dan turun dari Al-Quran bahawasanya mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan yang sebenarnya. Yang agaknya datang orang Yahudi, Rahim, yang dijadikan sebagai rujukan di kalangan orang Yahudi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul. Dia nak mengajar Rasulullah tentang Allah. Ya Muhammad, Allah Tuhan. Lalu dia pun menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala beranggota, berjisim. Oleh kerana itulah Imam Al-Ghazali dalam kitab yang kita pelajari berkaitan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan dengan jisim, arad, jauhar, juzuk. Nanti kita akan sampai kepada bab itu. Lalu Rasulullah SAW tertawa dengan apa yang diterangkannya kepada Nabi. Ini seorang yang jahil menerangkan tentang Allah kepada seorang Nabi Rasul yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahawasanya bukan semua manusia yang mengatakan Allah Tuhannya betul cara dia mengenal Allah. Tidak. Seperti mana orang Yahudi yang terdahulu pada zaman Nabi Musa AS, mereka mengakui Allah Tuhan mereka, namanya Il. Tapi mereka juga mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala berbentuk. Bentuknya adalah bentuk lembu yang mana daripada emas. Itu dibuat oleh Samiri, lalu disembah mereka. Dinamai sebagai Il. Il dalam bahasa Ibrani maksud Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Mereka mengatakan, tengoklah Musa, dia pergi ke Tur Sina, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada di sini.
Lalu mereka pun iktikaf dan menyembahnya. Itu dalam surah Taha ada sebut oleh Allah. Bila ditanya siapa yang kamu sembah? Allah, Tuhan yang menciptakan alam. Nabi Harun AS pun mengingatkan mereka, ini bukan Tuhan kamu. Tuhan kamu tidak berbentuk, Tuhan kamu tidak ada bergambaran begini. Jadi oleh kerana itulah benarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kerana mengajar kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan dengan jisim, bentuk, satu rupa yang dikaitkan dengan warna-warninya, saiznya, tidak ada kaitan. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat sekalipun, tidak ada kaitan dekatnya seperti mana kita dengan sesuatu yang mungkin berada di hadapan kita. Kata Imam Al-Ghazali, salah satu daripada bentuk i'tiqad akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita ketahui adalah tentang tanzih, maknanya kemahasucian Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita bertasbih, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Turun Jibril alaihi salatu wassalam, ya Jibril, apa maksud tasbih? Tanzihullahu minas su', iaitulah kamu menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala keburukan. Jadi kita baca subhanallah, subhanallah, maha suci Allah daripada berbentuk, maha suci Allah daripada bersifat kurang, bersifat lemah. Itu maksudnya tasbih. Bahawa ia tidak ada dengan tubuh yang merupakan tidak jauhar. Jauhar itu maksudnya adalah benda ataupun barang. Satu objek itu adalah jauhar. Itu di sudut bahasa akidatul Islam, yang terbebas dan tidak berhingga. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan dengan had. Apa maksudnya di sini? Sesuatu objek kalau berada dalam satu ruang, maka dia akan ada hadnya. Kemungkinan satu barang itu, satu objek, dia boleh jadi lebih besar daripada tempat yang berada di situ. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan, walaupun dia menciptakan alam semesta yang sangat-sangat luas, tidak ada kaitan. Allah berada dalam alam, di atas alam, di luar alam pun tidak ada kaitan. Itulah maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan dengan dia, itu terbatas, dia ada hadnya. Seperti mana sifat Allah pada maha mengetahuinya Allah, tidak ada kaitan dengan had, batas. Tidak ada. Dia tidak menyerupai dengan segala tubuh, tidak pada kira-kiraan, dan tidak pula dapat bahagikan, maksudnya berjuzuk-juzuk. Menyerupai segala tubuh maksudnya di sini bukan menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu juga wujud bertubuh. Cuma tubuhnya tidak sama seperti mana tubuhnya makhluk, bukan. Tapi yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala benar wujud, tetapi kewujudan Allah tidak ada kaitan dengan rupa, bentuk. Tubuh yang dimaksudkan adalah secara logik akal manusia. Apabila kita melihat, kita kenal ini harimau, ini manusia, ini kucing, ini rumah, mana satu-satu bentuk. Akal menerimanya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan itu semua. Dan tidak pula dapat dibagi-bagikan. Berjuzuk. Berjuzuk ni juga kata ulama bergerak menuju. Seperti mana kita buat contoh, seorang raja bergerak daripada istana menuju ke kota, ke bandar. Daripada istana pergi ke sana, daripada sini pergi ke istana. Seorang raja bergerak. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Raja, dia Maha Sultan. Tidak ada kaitan Allah Subhanahu Wa Taala tu bergerak menuju ke satu tempat, ke satu tempat. Mengapa agaknya? Kalau dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala tu bergerak menuju, mana Allah Subhanahu Wa Taala sedang berada sebelum itu pada satu keadaan, pada satu tempat, lalu dia berubah menuju ke tempat yang lain. Itu pasal dia sudah akidatul Islam, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bergerak
Dia menuju seperti mana Allah Subhanahu wa taala dikatakan berada di atas, lalu Allah Subhanahu wa taala akan turun berada di bawah. Dalam satu keadaan dia naik balik ke atas. Tidak ada kaitan. Di sudut logik juga tidak boleh diterima bersama akan bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala perlu berada di dalamnya. Tidak ada kaitan seperti mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan menyentuhnya alam, maka jangan dikaitkan juga dia masuk ke dalam. Masuk ke bumi di sini apa maksudnya? Rahmatnya, seperti mana hadis Rasulullah ada sahih, Allah Subhanahu wa taala itu turun sepertiga malam. Dan ada hadis sahih yang lain, Allah Subhanahu wa taala turun pada akhir malam. Di sinilah kita perlu berada di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah secara zahir. Akidah orang yang zahir dia tak takwil. Terus dia bagi tahu ini hadis menunjukkan dalil Allah berada di atas, lalu dia turun ke bawah pada malam yang terakhir ataupun sepertiga malam. Terus dia memahami secara zahir. Lalu kita tanya, bagaimana kamu mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berada di langit? Dia kata daripada Al-Quran, wa huwallahu fis sama'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit. Sangat jahilnya orang ni dalam membaca Quran. Mengapa agaknya dia pakai setengah. Wa huwallahu fis sama'. Dialah Allah berada di langit. Pada ayat Quran dalam surah Al-An'am itu disebut Allah wa huwallahu fis sama' wa fil ardi. Dan juga di bumi. Dia tak baca di bumi ni dia letak saja Allah di langit, dia tak letak Allah di bumi. Sedangkan kata ulama yang dimaksudkan wa huwallahu fis sama' wa fil ardi, tidak lain melainkan dialah Allah yang memiliki, yang menguasai, yang menciptakan langit dan juga bumi. Itu kaedah tafsirul Quran. Tu yang Allah tanya kita, afala yatadabbarun al-Quran, kenapa kamu tak tadabbur? Maksud tadabbur tidak memahami ayat secara zahir. Allah turun, kita pun faham zahir Allah turun. Disebabkan dekat radio IKIM sebelum ni, saya pun dengar seorang ustaz berbicara, sebab soalan ditanyakan antara Lailatul Qadar, ada tak malam yang lain yang jauh lebih istimewa? Dia jawab ada. Itulah setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun. Lailatul Qadar pada malam terakhir Ramadan saja, 10 malam terakhir. Mana lebih baik? Mana lebih baik malaikat turun pada malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala sendiri turun. Mestilah Allah yang turun. Dia jawab begitu. Sejahil-jahil ustaz berjawab begitu. Ni yang saya dengar tengok saya radio IKIM. Dah masalah dari radio tu. Sekali daripada pengarah dia sampai semua orang telah tersalah pilih ustaz dalam mengajar akidah Islam. Dah ada contohnya. Lalu dia kata, setiap malam kita Allah turun, apa kamu nak fikir itu qadar? Kenapa agaknya mesti dia tak ada guru lah. Kalau ada guru betul tak cakap begitu. Dia belajar untuk dapat ijazah, buat tesis, buat kajian, tapi guru tak ada, tak talaki kitab. Lalu orang panggil dia, kenapa? Mungkin muka yang sengkut, pandai cakap, lidah tak keluh, tak pelat. Sebab hari ini memang orang tertarik dengan ustaz itu. Padahal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semestinya seseorang yang berbicara fasih maka dia betul. Kemungkinan hatinya macam serigala. Dan kata Rasulullah, tak semestinya orang berbicara tidak fasih hatinya juga tidak fasih. Mungkin hati dia betul. Maknanya Rasulullah mengajar kita jangan tertarik dengan kata-kata manusia, kata-kata seseorang. Sebab kita tertarik kerana rasa pandainya menyusun ayat. Padahal kita dengar lagu pun pandai juga membuat lirik. Itu lagu Mariah Carey itu sedap tu kalau kita dengar tu lirik dia. Michael Jackson pandai orang buat lirik itu. Tidaklah dia itu jawhar, dan tidaklah dia ditempati oleh jawhar
jauhar. Allah Subhanahu wa ta'ala wujud, tapi dia sudah akidah kata Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jauhar. Bila disebut Allah bukan jauhar, bukan dikaitkan dengan sesuatu yang boleh dikaitkan dengan objek, benda, rupa, itu maksud jauhar. Bahkan dia berjisim, dia mempunyai bentuk, ada saiz, menumpang antara satu sama lain. Seperti mana baju yang kita pakai, dia berada pada tubuh kita. Seperti mana makanan yang kita makan masuk ke perut kita, itu semua jauhar. Kenderaan yang kita naiki, itu semua jauhar. Bahkan tak ada mana kita lihat 1, 2, A, B, alif, bata, itu semua jauhar. Itu maksudnya. Lalu kata Imam Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada dikaitkan dengan jauhar dan ditempati oleh jauhar. Jauhar maknanya tidak ada kaitan Allah Subhanahu wa ta'ala wujud, lalu dia mengambil tempat untuk dia berada di situ. Dalam hal ini kata ulama tidak adanya qiyasan, perumpamaan. Seperti mana raja berada di istana, tidak ada kaitan nak dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berada di maligainya, istananya, tempat tinggal dia. Yang ini tidak ada contoh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita juga tidak mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berduduk tinggal di langit, berada di atas arasy, berada dan berduduk tinggal, dia berada di atas arasy. Tidak ada kaitan langsung. Apa agaknya? Sebab bila kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di langit, langit itu sebahagiannya adanya jauhar. Langit pertama, langit kedua, dia ada tempat, ada keadaan, ada satu lapangan. Itu semua jauhar. Bahkan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk, dia juga jauhar. Lalu kalau dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala juga ditempati, berada di satu tempat, mana kita sendiri telah menjauhar ke Allah. Bahkan dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajar kita wujudnya Allah, tapi tidak berhajat dengan apa yang dia cipta. Dalam hal ini mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpegang Allah Subhanahu wa ta'ala wujud saja, tidak ada kaitan dia bertempat. Walaupun begitu, ada yang mengakui sebagai orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata apa? Ya betul, dulu Allah Subhanahu wa ta'ala memang wujud, sebab dia tak cipta tempat, dia wujud tempat-tempat dah. Cuma bila Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jauhar, makhluk yang berjauhar, makhluk yang berjisim, adanya bentuk-bentuk, juzuk-juzuk, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membawa diri dia ke bentuk ataupun berada di tempat yang dia cipta. Itu dua. Pada yang pertama, kita berpegang Allah Subhanahu wa ta'ala wujud, tidak ada kaitan dia jauhar, dia berhajat dengan yang jauhar. Itu yang kita pegang. Yang kedua, ada yang berpegang iaitu pada awal dulu, setelah Allah cipta tempat, dia cipta arasy, dia bawa diri dia duduk di atas arasy. Yang ketiga pula mengatakan, ini yang saya sebut yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dia wujud memang dia telah berada di atas arasy. Lalu kita bertanya balik, bukankah arasy itu makhluk? Lalu dia kata ini makhluk yang bersifat qadim. Jadi masalahnya sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mana ada makhluk yang bersifat qadim? Yang qadim itu atas ilmu Allah, apa yang dia nak cipta. Itu memang qadim, itu azali, atas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma mana ada bersama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat qadim, yang selain daripada Allah, yang dia tak cipta pula. Kan mustahil sesuatu dengan Allah, tapi Allah tak cipta dia. Tak boleh diterima dengan akal. Sebab Rasulullah mengajar kita sesungguhnya Allah dalam wujud sebelum dia menciptakan makhluk, lalu dia menciptakan makhluk, tetap kewujudannya sama. Kita tidak boleh
Contoh atas kita tak ada kaitan dengan contoh pada Allah. Seperti mana contoh? Asal kita tidak tahu, kita belajar, kemudian kita tahu. Cuma mengambil masa peringkat untuk kita mengetahuinya, itu menjauhkan ilmu kita terhad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kaitan. Dia telah wujud qadim, azali. Atas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menghendaki menciptakan makhluk. Tapi walaupun dia belum menciptakannya, dia telah tahu perjalanan makhluk yang bakal dia cipta seluruhnya dengan sekali pandangan saja. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terikat dengan masa. Allah Subhanahu wa ta'ala dia juga tidak terikat dengan waktu, disebabkan masa dan waktu itu adalah makhluk jauhara juga. Lalu kalau begitu Allah bergantung dengan makhluk, bergantung dengan masa, dan juga waktu adalah bergantung dengan makhluk. Jadi bertentangan di sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga. Tidaklah dia itu arah yang ilah yang mengambil tempat. Seperti mana kalau dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala wujud tidak arah, mana dia tidak mengambil tempat. Termasuklah di atas arasy sekalipun, ataupun di atas alam ini sekalipun, tidak ada kaitan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia tidak menyerupai dengan yang ada, maksudnya mawjud yang dicipta oleh Allah. Tidak ada kaitan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang menciptakan makhluk lalu diberi bentuk. Kita tidak tahu berapa jumlah seluruhnya. Tapi riwayat pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allah menciptakan 1000 jenis makhluk. 1000 jenis makhluk. Manusia pun satu jenis, pecah jenis lain pula. Pecah pada bangsa, warna kulit, bahasa, pun satu. Jin pecah juga. Bahkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa ta'ala letak di atas bumi saja 1000 spesies makhluk. 600 di dalam laut, 400 di atas daratan. Bahkan kita hanya mengetahui beberapa jenis makhluk sahaja. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak ada kaitan dengan arah, dan tidak ada kaitan menyerupai yang ada, iaitu lam mawjud, dan tidak ada sesuatu yang mawjud itu pun menyerupai dengan dia. Tidak ada kaitan langsung. Sebesar zarrah pun tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ta'alam ni. Tidak ada kaitan. Dalam satu hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu memukul, janganlah kamu pukul ke wajah seseorang, kerana dia mulia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam bisurihi, dengan gambarannya. Waktu saya duduk dengan guru hadis saja, kita muzakarah hadis ni, lalu dia minta saya keluarkan syarahnya. Saya pun keluarkan syarahnya pada Imam An-Nawawi. Lalu ulama-ulama kita menyatakan, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan gambarannya, bukan Allah pun bergambar, berupa. Lalu kalau difahami secara zahir, lalu kita akan merupakan Allah pun macam manusia. Di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah salah. Tapi kata ulama di situ adanya dhamir padanya. Lalu ulama mengatakan Allah ciptakan Adam dengan sifat kasihnya. Sifat kasih, bukannya bentuknya Allah. Maka itu muqtamad kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab kalau kita memahami Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam macam rupa dia, maka yang difahami secara zahir Allah berupa.
Oleh kerana itu di sudut akidah Islam ada perkara yang ditakwilkan di sudut bahasa, menunjukkan ketinggian bahasa Arab itu sendiri dan keistimewaannya. Seperti mana di Sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ra'aitu Rabbi azza wa jalla bi ahsani surah." Hadis sahih dalam kitab Imam Ahmad, kitab Imam Al-Hakim, dan hadis ini sahih. Apa maksudnya? Sesungguhnya aku pernah melihat Tuhanku dengan sebaik-baik gambaran. Bi ahsani surah, surah itu gambaran, rupa. Lalu kalau kita sendiri mempelajari hadis ataupun kita baca hadis ini, lalu kita mengatakan ini ada sebuah terjemahan rupa, lalu kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ada rupa. Pada kata ulama, ini adalah hadis yang ditakwil. Apa maksudnya rupa di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada baginda Rasulullah dirinya ada kewujudan zat itu, mawujud pada zat itu. Kerana mustahil mawujudnya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga boleh dirupa bentukkan dengan makhluk yang dimawujudkan oleh Allah. Mustahil. Seperti mana contoh atas kita pernah tengok seorang laki-laki yang sangat tampan, lalu kita melihat lelaki itu, orang kata tampan ni, ada lagi tampan. Lepas tu tengok tempat lain, oh tampannya laki-laki ini, lalu kita mengatakan tidak, aku pernah tengok laki-laki jauh lebih tampan. Lalu kita juga tidak mentakwilkan wajah manusia itu tampan. Ada wajah laki-laki sebahagian daripada di antara manusia di atas dulu, lalu boleh dikatakan Allah jauh lebih tampan. Tidak. Kesalahan di sudut akidah Sunnah wal Jamaah. Seperti mana di sudut akidah Islam juga kata ulama, kita tidak boleh menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala wujud, ada bentuk, ada rupa. Hanya kewujudannya, rupa dan bentuk tak sama dengan rupa dan bentuk makhluk. Maka kesalahan juga di sudut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa agaknya? Sebab bentuk itu ada kaitan dengan apa? Jauhar. Sebab bentuk mesti berada di tempatnya, dan ada kaitan dengan arah. Ada kaitan. Makna selain daripada Allah, pasti jauhar, pasti arah, pasti ada juzuk-juzuknya. Ke alam ini sendiri ada tabaqah, tibaqah. Langit-langit pun ada peringkat. Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ada tingkatan-tingkatan syurga, derajat-derajat syurga. Itu pun ada kaitan dengan jauhar, juzuk. Tiadalah sepertinya sesuatu dan tidaklah dia seperti sesuatu. Ini mu'tamad. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala tak diumpamakan. Tamsil wa tashbih, disamakan, diumpamakan pun tidak boleh. Kalau kita ditanya bagaimananya muka raja kamu, oh raja kami muka dia sekian-sekian, muka dia nak kata muka macam saya sikit-sikit pun ada. Tamsil namanya, tashbih. Seperti mana contoh, ini anak ni bapak, lalu kawan pun kata anak ni mengikut rupa bapaknya. Tamsil itu tashbih, tidak ada masalah. Hanya saja jangan kita tersilap, sebab tamsil dengan tashbih ada bahagian. Bapa ikut anak ke anak ikut bapa? Tentulah anak ikut bapa, sebab bapa dulu baru anak. Mana boleh kita tiba-tiba bapa ni ikut anak ni, muka dia, muka bapa ni ikut anak. Anak lahir dulu di bapa. Itu tamsil, itu tamsil, itu tashbih. Lalu kalau sekiranya ada syaitan tanya kita, syaitan pun rupa manusia juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan bertanya, kamu siapa cipta
cipta bumi? Last sekali dia tanya, siapa cipta Allah? Kita jahil, kita pun jawab macam-macam, sama macam orang Buddha berpegang bahawa Tuhan dilahirkan. Sebahagian Kristian pun kata Tuhan dilahirkan, kemudian dia mati, dibunuh, disalib. Itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Lalu kalau ditanya, syaitan tanya kita, Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan ya, rupa Allah tu macam mana? Lalu kita kata, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tidak ada kaitan kamu nak menyuruh merupa-rupa kamu. Soalannya, Allah Subhanahu Wa Taala nak dirupakan, disamakan, diumpamakan dengan siapa? Para sahabat para sahabat ditanya oleh orang yang tak sempat hidup sezaman dengan Nabi, bagaimana wajah Nabi? Sahabat pun fikir, mana nak buat contoh dengan wajah-wajah sahabat yang ada? Tidak ada orang setampan wajah Rasul, lalu bagaimana nak bagi contoh? Biarlah tampan tu sama. Lalu apa jawabnya para sahabat? Kal badar, wajah Rasulullah seperti mana kau tengok bulan purnama tu. Dia tamsil, itu namanya umpama, boleh saja. Kal badar, bulan purnama. Kekasih awak muka dia macam mana? Macam Maria Carey lah. Ini contoh. Maria Carey sekarang ke dulu? Yang dulu lah, yang sekarang ni dah ada hangus dah. Itu contoh tamsil. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita kata Allah ni macam, dia Allah macam, dia tidak kufur kepada Allah. Sebab Allah dah jawab, laisa kamitslihi syai'. Bagaimana kamu boleh mentashbihkan, mentamsilkan Allah dengan syai', sesuatu, sedangkan dia menerangkan kepada kamu laisa, dia tidak ada kaitan. Lalu bila tidak kaitan, kenapa kamu nak kaitkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk yang mengkaitkannya? Dia tidak dibatasi oleh sesuatu, dan tidaklah dia seperti sesuatu. Dia tidak dibatasi oleh sesuatu batas, dan tidak mengandungi suatu jurusan, tidak diliputi oleh pihak, tidak dibatasi oleh bumi dan juga langit. Ini pun termasuk Allah Subhanahu Wa Taala perlu persatuan ke? Perlu parti ke? Perlu itu ke? Perlu ini ke? Tidak ada kaitan. Hanya saja dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala kata Hizbullah, orang yang bersama Allah disebut Hizbullah. Kalau bersama syaitan, Hizbus Syaitan. Apa maksud golongan yang telah bersama dengan Allah? Tapi maksud bersama Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersama dengan pertolongannya, perlindungannya, bersama dengan hukum hakamnya, dan tidak ada kaitan bersamanya Allah seperti mana kita dengan satu zat yang tidak nampak dengan mata. Tidak ada kaitan. Dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang wujud, tak dilihat dengan mata, tapi tidak boleh dikatakan dia bersama kita seperti mana roh yang kita tidak lihat, tapi wujudnya zat pada roh yang mana ada dengan kita dan kita tak melihat dengan mata kita. Bukan kita kaitan dengan itu. Tidak dibatasi oleh bumi dan juga langit. Planet-planet yang di atas, kawakib, bintang-bintang, semuanya itu terbatas. Pergerakan matahari dan juga bulan terbatas. Berlakunya gerhana matahari, gerhana bulan terbatas. Bahkan alam ini terbatas. Syurga dan neraka juga terbatas. Seluruhnya. Tapi tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud terbatas? Alam ini seperti mana bumi, sehingga orang dah berjaya bawa kita ujung daripada bumi ini negara sekian-sekian, pertengahan bumi negara sekian-sekian. Bahkan ada kawasan yang mana tak nampak malamnya, walaupun
Walaupun dikatakan malamnya ada, tapi cerah je. Belah-belah kutub sana, dia cerah macam kutub utara, tak jumpa malamnya. Bahkan ada negara yang mana malamnya itu jauh lebih lama daripada siangnya. Malamnya 1 jam. Ada orang Islam kita berada di sana, orang tanya, macam mana kamu puasa? Alhamdulillah, walaupun kami puasa 23 jam. Dia buka puasa, dia terus niat untuk sahur. Mengapa agaknya? Buka puasa malam, maghrib, lepas tu dia kena tunggu tak sampai sejam ni dah ada habis dan yang sahur, dah mula puasa. Kita masuk maghrib boleh makan sampai sebelum subuh. Berapa jam? Diorang hanya ada 1 jam je. Macam Jepun, subuh dia dalam pukul 4 pagi, tapi matahari dia naik pukul 8. Kalau kita semayang kat sana tu, subuh kita, selagi mana belum pukul 8 boleh semayang lagi pukul 7. Pukul 4 pagi itu dah masuk subuh dah. Sebab abang saya belajar sana, dia kata lama betul nak habis subuh. Boleh tidur dulu, subuh dah masuk. Sebab matahari dia lambat sangat naik. Itu yang dikatakan matahari, negara matahari naik, rupanya negara matahari lambat naik. Begitu, tu maksud dia. Dia beristiwa di atas arasy. Beristiwa, kata ulama, maksudnya bukan juga Allah berduduk tinggal, tapi ini adalah zahir daripada ayat Quran. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Imam Al-Ghazali menetapkan perkara ini kembali kepada Allah. Jadi istawa yang dimaksudkan seperti mana orang bertanya Imam Malik, wahai Imam, apa maksud istawa? Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Itu ayatnya adalah ayat yang zahir, kita faham, cuma jangan tanya kaifiatnya. Kamu beriman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, tapi jangan tanya tentang istawa itu apa. Sebab kalau kamu bertanya, dijawab, kamu akan berpegang dalam akidah kamu Allah berduduk tinggal di atas arasy. Kalau kamu menakwilkan istawa itu adalah dengan berduduk tinggal. Dalam terjemahan Quran pimpinan Ar-Rahman juga dia tidak berapa tepat, sebab dia kata Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Walaupun begitu, sebagai ulama Melayu kita takwil, ya, bersemayam itu satu bahasa. Seperti mana kita kata yadullah, tangan Allah, biwajhillah, dengan wajah Allah. Tapi itu satu kalimah bahasa. Lalu ditakwilkan maksud istawa tadi adalah tidak lain melainkan dia berkuasa atas alam ini. Berkuasa, bukan dia bertempat. Tetapi apabila kita melihat di kamus Dewan Bahasa, saya buka apa maksud bersemayam, lalu diberi contoh seperti mana raja yang bersemayam di dalam istananya. Dan oleh kerana itulah sebagai ulama kita di Nusantara mengukurkan bersemayam di atas arasy. Tapi pimpinan Rahmat tidak mengukurkannya. Mungkin dia ada nota kaki masuk kekuasaan, bukannya berduduk tinggal. Sebab banyak orang sesat kerana ini. Tengok bersemayam di atas arasy, tengok kamu apa maksud bersemayam, maksud berduduk tinggal. Ini dalil Allah Subhanahu wa taala berduduk tinggal di atas arasy. Maka kita membawa Allah berada di atas arasy. Berada di atas arasy, arasy itu adanya jauhar. Kita dah belajar Allah tidak ada kaitan bergantung dengan jauhar. Lalu kita pula kata Allah berada di atas arasy, mana berada di atas yang jauhar? Dan bertentangan balik pada usul akidah kita. Dia langgar balik. Padahal dah dipegang pada usul, dia langgar usulnya. Maka tidak boleh begitu. Lalu Imam Al-Ghazali pun kata Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, seperti mana menurut firman-Nya.
Cuma jangan ditanya kaifiatnya. Dan menurut erti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah kita serah kepada Allah. Kita tidak takwil, kita tidak tafsir. Kita tak berani nak kata Allah Subhanahu wa taala berduduk tinggal di atas arasy sebab bertentang dengan usul-usul. Lalu pasti Allah Subhanahu wa taala wujud. Tapi tidak ada kaitan kewujudannya sehingga dia bertempat di atas arasy. Istiwa yang suci dan dari daripada tersentuh dengan sesuatu. Seperti mana kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah Fathul Bari-nya, syarah pada Imam Bukhari, kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Dia juga menyatakan bahawa Allah menciptakan arasy tapi tidak ada kaitan Allah menyentuhnya arasy. Allah menciptakan alam tapi tidak ada kaitan dia itu bersentuh dengan alam. Allah menciptakan galaksi, bahasa sains, Bima Sakti, macam-macam nama-nama sains, planet, Zuhal, Mushtari, Pluto, ada bulan, ada matahari, tapi tidak ada kaitan Allah bersentuhannya dengan apa yang disebutkan tadi. Tidak ada kaitan, termasuklah Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan dia bersentuh dengan roh kita. Sentuhnya apa? Itu tidak ada kaitan. Suci daripada tetap dan juga tenang. Apa maksudnya di sini? Maha suci Allah Subhanahu wa taala seperti mana tenang dan tetapnya sebahagian pada makhluk yang dicipta oleh Allah. Seperti mana yang kita belajar juga bahawasanya Allah Subhanahu wa taala kaunuhu mutakalliman, keadaan sentiasa bagi Allah berkata-kata. Dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala diam. Jadi ini yang perlu kita fahami, yang ditakwilkan oleh ulama bahawasanya maksudnya bukan seperti mana kita yang diam. Kita pula berbicara lalu kita pun diam. Allah pula berbicara tak ada diam. Bukan. Kullu yawmin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sya'nin, menguruskan makhluk dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguruskan makhluknya tidak ada kaitan Allah menguruskan seperti mana kita menguruskan diri kita, menguruskan orang yang berada di sekeliling kita. Tidak ada kaitan. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna atas ilmunya, atas kudrahnya, kekuasaannya, kehendaknya. Lalu dia tidak menguruskan makhluk seperti mana kita menguruskan sesama kita. Diri kita apalah lagi. Jadi itu dikaitkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan. Seperti mana tenangnya sesuatu yang kita fahami tenang. Suci dari mengambil tempat dan berpindah. Di sini Imam Al-Ghazali sebut lagi di usul-usul mana suci daripada yang daripada tersentuh. Yang kita baca subhanallah, maha suci Allah daripada tersentuh. Dia zat yang wujud tersentuh dengan makhluk. Subhanallah, maha suci Allah daripada berlaku itu. Berpindah. Subhanallah, maha suci Allah wujud berada di sana, berada di sini. Berpindah seperti mana disebutkan daripada atas berpindah ke bawah, bawah berpindah ke atas. Tidak ada kaitan langsung. Itu yang dikatakan bahawasanya setinggi-tingginya ma'rifah seseorang kepada Allah adalah dia berjaya memahami ini, sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenalnya Allah tanpa merubah bentukannya. Kenapa perlu merubah bentuk ke Allah? Allah Subhanahu wa taala tidak ada rupa dan bentuk. Seperti mana kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama, kamu membaca dengan dua saja. Yang pertama kamu baca sebab dia bahasa Arab, dengan bahasa Arab yang betul. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, perlu menggambarkannya, tidak perlu terjemahkan saja dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Subhanallah, maha suci Allah, sekadar itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sekadar itu. Perlu dibayangkan
Tidak perlu. Baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu, tidak ada bayangan langsung, baca saja dengan maksud. Tetapi apabila bersangkutan dengan makhluk tentang Al-Quran, selawat Nabi, salamat Nabi, maka tidak masalah untuk kita membayangkannya. Sehingga kata ulama menyatakan apabila kamu solat tidak ada masalah kamu membayangkan Kaabah di hadapan kamu, tak ada masalah. Suatu kamu membaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kamu membayangkan apa? Seolah-olah kamu berada di hadapan pusara Nabi, tidak ada masalah. Tetapi apabila baca at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, tidak bayangkan apa-apa, menghayati maksud terjemahannya saja. Assalamualaikum ayyuhan nabi, boleh membayangkan pusara Nabi. Seseorang yang pernah melihat Rasul dalam tidurnya, dia boleh membayangkan Rasulullah di hadapannya, tidak ada masalah. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin, dia pun boleh membayangkan dirinya akan mendapatnya rahmat redha pada Allah Subhanahu wa taala diri dia. Maknanya apa di sini? Ada sesuatu yang kaitan dengan Allah tak perlu dibayangkan. Bahkan kata ulama, kalau kamu membaca ayat tentang syurga, kamu tak pernah melihatnya, cuma kamu nak bayangkannya, silakan. Sebab syurga adalah makhluk. Kamu baca ayat tentang nerakanya, kamu tidak pernah melihat neraka, cuma kamu nak bayangkan dia agar rasa takut, silakan, kerana dia makhluk. Tapi bila disebut qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terus baca dengan maksud tanpa ada dibayangkan, kamu telah membaca dengan ma'rifatullah. Nanti kita sampai seperti mana beberapa kali saya sebut, kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang solat membayangkan sesuatu, lalu dia membayangkannya, dikatakan Allah yang dibayangkan. Lalu kata Imam Al-Ghazali, dia tidak solat, dia menyembahnya berhala dalam hati dia, sebab bayangan itu sebuah berhala baginya. Apabila dia menjelmakan sebagai Allah, seperti mana juga Samiri, dia membinanya patung lembu emas, lalu dikaitkan itu Allah, lalu disembah. Apa perbezaannya? Seseorang menyembah ada bentuk di hadapannya secara zahir, seseorang yang menyembah yang membayangkan bentuk dalam hatinya, lalu menisbahkan ini Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, dia menyembah berhala, dia belum menyembah Allah. Itu maksud. Jadi kita tanda nanti insya-Allah kita akan sambung lagi, sebab tak jumpa kat mana titik dia, jauh lagi agak. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanallah.